Salam sejahtera kepada Tuan dan kawan-kawan saya. Saya Lazinan Tan, Ketua Kumpulan 7. Dan hari ini kumpulan kita akan menyampaikan tentang seni muzik tradisional masyarakat Cina. Dalam masyarakat Cina, muzik dianggapkan sebagai faktor penting dalam mengatur sebuah masyarakat, dan bukanlah bentuk hiburan tetapi sebaliknya merupakan kaedah untuk bermuzik untuk mencapai tujuan politik atau sosial. Seorang pemuzik dari China, Confucius, percaya bahawa muzik ialah subjek kedua terpenting daripada 6 subjek untuk belajar. Muzik Cina mesti sederhana, menumbuhkan ketenangan dan memudahkan perlakuan yang sesuai. Dan instrumen muzik mesti dimainkan dengan cara yang betul. Confucius juga mementingkan sebuah muzik mesti mempunyai permulaan yang baik, bersifat hormat dan jelas, mempunyai struktur yang mudah dan dapat dilanjutkan dengan lancar. Dengan peraturan yang disenaraikan di atas, muzik China telah dibantukan untuk mempengaruhi selama 2 milenium dan masih mempengaruhi sehingga sekarang. Seni muzik tidak hanya termasuk muzik yang kita sentiasa dengar, tetapi juga instrumen dan persembahan muzik. Salam sejahtera, nama saya Nicole Wong Chet Ju. Pipa ialah sebuah alat muzik 4 tali. Badan instrumen ini berbentuk seperti pir dan dibuat daripada kayu. Pipa mempunyai banyak variasi fres, berkisar antara 12 hingga 31. Instrumen ini ialah salah satu instrumen Cina yang popular dan telah dimainkan selama 2000 tahun. Pipa dimain dengan menggunakan plektrum dan sekarang digantikan oleh kuku kanan pemain. Teknik memain ialah Can Tiao. Liu Qing mempunyai 4 tali yang diperbuat daripada kayu pohon jendalu dan mempunyai penampilan yang mirip dengan pipa. Cara permainan Liu Qing sama dengan pipa dan postur duduk pemain harus lurus dan instrumen dipegang di tangan kiri dengan plektrum yang digunakan untuk memain. Liu Qing sering dimainkan dalam orkestra Cina. Nama saya ialah Sek Xiao Tong. Sanxian mempunyai papan jari yang panjang dan badannya dibuat daripada kulit ular. Sanxian utara merupakan lebih besar dengan ukuran 122 cm manakala sanxian selatan berpanjang 95 cm. Instrumen ini dimainkan dengan plektrum yang dihasilkan daripada tanduk haiwan, plektrum plastik atau kuku jari pemain. Sanxian digunakan sebagai instrumen penyokong dalam persembahan muzik. Nama Ran berasal dari Ran Xian, seorang sarjana dari dinasti Jin. Instrumen ini ialah sebuah kecapi yang dilengkapkan dengan badan bulat dan 4 tali. Tali tersebut dibuat daripada sutera, tetapi pada abad ke-20 telah diganti dengan menggunakan besi. Cara bermain bermula dengan pemain meletak ran di pangkuan, miring 40 darjah ke kiri dan dengan tangan kiri. Letakkan ibu jari di bawah leher instrumen dan menekan tali dengan hujung jari. Hai, nama saya ialah Ong Chen Ning. Yue Qing dicipta semasa dinasti Jin dan instrumen ini menghasilkan suara semasa plat logam yang digantung dalam badannya bergetar. Instrumen ini mempunyai sebuah leher yang berpanjang 45 cm dan sebuah resonator bulat dengan diameter 30 cm. Yue Qing digunakan dalam orkestra Cina dan opera Cina. Instrumen ini dimain dengan memetik tali dengan plektrum atau kuku jari. Guqin dianggapkan sebagai alat kerumitan dan mempunyai penyempurnaan yang luar biasa. Instrumen ini mempunyai 7 tali dan dianggapkan sebagai instrumen yang sangat sunyi kerana julat suara hanya 4 oktav. Pemain boleh mencapai jarak 4 oktav dengan memasang tali dengan 10 cara berbeza. Nama saya Eng Yong Ling. Guzheng mempunyai antara 21 hingga 26 tali dan panjangnya ialah 64 inch. Instrumen ini mempunyai papan suara resonan besar yang dibuat daripada kayu paulownia dan boleh dimainkan dengan kuku jari dan semestinya guna plektrum. Cara tradisional untuk bermain instrumen ini ialah menggunakan tangan kanan untuk memetik nota dan tangan kiri untuk menambah hiasan seperti slide pandangan dan vibrato. Manakala, cara moden menggunakan dua-dua tangan untuk bermain di sebelah kanan tali.
Erhu dikenalkan sebagai biola Cina di negara-negara barat dan mengandungi sebuah leher panjang. Bahagian atas instrumen ialah dua pasang penerangan besar dan bahagian bawah mendapat sebuah resonator kecil yang ditutup dengan kulit python. Pemain menghentikan tali daripada mencipta suara dengan menekan hujung jari mereka pada tali tanpa tali tersebut menyentuh leher instrumen. Instrumen ini dimainkan sambil duduk dengan kotak suara diletakkan di bahagian atas paha kiri dan leher instrumen dipegang secara menegak. Gaohu dikembangkan dari erhu pada tahun 1920 oleh pemuzik dan komposer Lu Wencheng dan digunakan dalam muzik kanton dan opera kantonis. Instrumen ini mempunyai dua tali dan sebuah kotak suara yang ditutup di bahagian depan dengan kulit ular. Busur instrumen ini dibuat daripada buluh. Gaohu dimainkan dengan meletak peti suara di antara lutut pemain. Yehu dibuat daripada tempurung kelapa. Instrumen ini dihadir dalam pelbagai ukuran dan dikategorikan sebagai instrumen terkemuka. Yehu dapat menjadi instrumen pendamping bergantung pada cara penyesuaiannya. Cara untuk bermain instrumen ini ialah melawati rambut busur di antara dua tali yang terdapat di instrumen tersebut. Hai, nama saya Liu Jingteng dan hari ini saya ingin mengucapkan tentang instrumen dari China iaitu sihu. Sihu dibuat daripada kayu keras dan hujungnya mengandungi kotak suara yang ditutup dengan kulit ular sawah, lembu atau domba. Instrumen ini terdapat dalam beberapa saiz. Yang paling rendah pada umumnya diselaraskan CCGG, saiz sederhana diselaraskan GGDD, dan ukuran terkecil disetel TDAA. Sihu dikategorikan sebagai instrumen terkemuka dan dapat menjadi instrumen pendamping bergantung pada cara penelarannya. Zuihu mempunyai sejarah yang berlama hampir 100 tahun dan amat disukai oleh masyarakat Cina terutamanya di provinsi Henan, dan instrumen ini sering berjumpa dalam persembahan opera. Badan Zuihu berbentuk dalam bulat torak dan dibuat daripada kayu keras atau kepingan tembaga. Pemegang dan kepala instrumen ini berupa hampir sama dengan sanxian dan tali pengesek instrumen ini dibuat daripada bulu ekor kuda. Bunyi yang dihasil oleh Zuihu agak besar tetapi juga sangat lembut dan halus. Oleh itu, Zuihu dapat meniru bunyi suara dan nyanyian orang dan juga bunyi burung dan haiwan-haiwan lain. Okay, nama saya Eng Yu Kian, student ID saya ialah 03499997. Pembinaan licin terdiri daripada kotak bunyi logam yang ditutup dengan kulit ular awal dan papan jari panjang yang tidak mengandungi fret. Tali kembar yang terdapat dalam instrumen ini melintasi jambatan kecil yang diletakkan di kulit ular sawah yang dinyatakan tadi. Cara kita nak bermain instrumen ini ialah pemain perlu menduduk di atas kerusi dengan badan instrumen berada di pangkuan pemain dan dipegang dalam kedudukan yang agak menegak. Dan kita kena melewati rambut busur antara dua pasang tali yang dapat pada instrumen tersebut. Morinko ialah instrumen tradisional Mongolia dan dianggapkan sebagai instrumen kebangsaan Mongolia. Instrumen ini mengandungi sebuah kotak, suara segi empat dan sebuah leher panjang yang diukur dengan sebuah kepala kuda. Tali instrumen ini dibuat daripada rambut kuda dan akan dipersembahkan secara bersendirian atau dengan persembahan. Bunyi boleh dihasilkan dengan meluncur atau membelai busuk ke atas tali instrumen ini. Nama saya Dong Hui Wan, saya sedang melanjutkan pelajaran dalam kursus Banking dan Finance. Persembahan tradisional Cina yang akan saya lakukan adalah gendang 24 musim. Apakah gendang 24 musim? Gendang 24 musim juga dikenali gendang Cina atau gendang Shigu di kalangan permainan muzik tradisional di Malaysia. Setiap gendang mempunyai tulisan kaligrafi berasaskan satu musim pertanian di negara China. Gendang ini berfungsi untuk mengiringi tarian Shingga untuk upacara-upacara rasmi dan perayaan, atau mengadakan persembahan secara solo untuk hari kebudayaan. Gendang 24 musim juga membuat permohonan kepada Kementerian Perpaduan, Kesenian dan Warisan agar menyelenggarakan permohonan seni baru ini sebagai khazanah warisan budaya negara. Akhirnya,
Gabungan permainan alatan tradisional dengan ensemble adalah secara hari kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Elis Chu. Hari ini saya akan mempersembahkan bahagian opera Cina. Opera Cina adalah bentuk seni yang merangkumi banyak elemen, muzik, tarian, lakonan, komedi, tragedi, akrobatik dan seni mempertahankan diri. Seorang pelakon opera yang bercita-cita tinggi harus belajar menyanyi, bercakap, berlakon dan bertarung. Terdapat bukti-bukti bahawa opera Cina bermula seawal 1000 tahun yang lalu apabila Maharaja Xuanzong dicipta kumpulan yang membuat persembahan di Pier Garden. Untuk hari ini, penghibur opera adalah dikenali sebagai Children of the Pier Garden. Opera Cina dikembangkan lebih lanjut di dinasti Song dan dibangun selama dinasti Mongol. Kemudian pada dinasti Ming, kunci opera menjadi bentuk yang paling penting. Selama 800 tahun, opera Cina telah berkembang menjadi banyak varieti wilayah berdasarkan sifat dan aksen tempatan. Dengan jejak pendatang Guangdong yang datang ke Malaysia, opera Cina telah berakar dan mempunyai sejarah lebih dari 100 tahun. Selain itu, opera Cantonese telah menjadi opera terkuat antara lain di Malaysia dan berusaha untuk menganalisis transformasi fungsi sosial opera Cantonese di Malaysia dalam sekitar 100 tahun. Instrumen pengiring opera Cina termasuk huzhen, pipa, erhu dan sebagainya. Sebaliknya, solekan wajah menggunakan kaedah khas yang menekankan ciri-ciri sambil menjadi bentuk seni itu sendiri menggambarkan ekspresi rohani dan seni. Biasanya, sayap kelawar, burung walid atau kupu-kupu dicat pada alis, mata dan pipi, dan hidung dan mulut untuk menggambarkan ekspresi wajah. Kesimpulan kita, terdapat banyak lagi instrumen dan persembahan tradisional Cina yang kita belum memperkenalkan kepada semua orang. Semua instrumen yang kita perkenalkan ialah instrumen bertali dan persembahan kita memfokuskan kepada persembahan yang lebih didapati di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita berasa sangat bangga dengan negara kita dan sebagai orang Cina, kita juga sangat gembira kerana tradisi kita dipeluang untuk meneruskan di Malaysia. Walaupun penggunaan alat muzik dan persembahan muzik tradisional Cina semakin berkurang, kita yakin bahawa kita akan mencari jalan untuk meneruskan warisan orang Cina di Malaysia. Kita juga berharap orang yang membaca artikel kita akan menemukan seni muzik tradisional Cina yang menarik dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih.